Boleh? Boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والsyukur lillah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini satu tajuk mungkin buat kita tak bisa dengar ke lagu mana dah, iaitu nama satu jenis penyakit yang disebut sebagai taun amwas. Taun amwas. Amwas ada setengah duk dengar orang baca amwas. Ada setengah duk baca M jadi M itulah amwas. Dan orang yang sama juga seperti Dr. Saleh Al-Maghamisi, ada setepak dia baca amwas dan ada setepak dia baca amawas. Tak apalah, kita nanti tahu dah. Pentingnya saya nak sebut di sini, nak sebut dengan baca dengan kalimah amwas. Taun kita faham banyak faham dah taun ni. Masa dulu ni kita faham kata taun ni penyakit cerah perut. Taun. Padahal dia lebih pada tu lagi. Segala jenis penyakit yang berjangkit. Itu kata taun. Taun berlaku. Segala jenis penyakit yang berjangkit. Semua tu dikatakan taun dan wabak. Itu wabak taun. Penyakit ni penyakit dengan sama-sama manusia, dengan air liur, dengan nyawa, dengan tepuh, dengan bersing, ataupun penyakit dengan binatang bawa sebab nyamuk, lalak, tikus, ular, kelawar, macam-macam. Uta, mari pada uta. Penyakit uta ni biasa berlaku dah ni. Rok kaiwat ud. Kita ingat 4-5 tahun dulu pergi Mekah klik mari ke doktor suruh pergi belaka, suruh pergi pesak belaka masa tu. Kaiwat ud dia panggil. Penyakit gapo MERS. MERS. Kerana gapo? Kerana pergi jumpa dalam negeri Timur Tengah. Terutamanya orang pergi di Arab Saudi pada masa tu takut benar lah orang pergi buat umrah, buat haji. Tu MERS. Ada penyakit SARS tu, penyakit apa? SARS. Kaiwat SARS. Banyak mati belaka tu. Hak terbaru ni apa? Corona. Tapi tukar nama dah lah ni, orang tak sebut dah corona. Apa kita kena widai kat tu. Tak apalah. Kalau tak tahu pun orang tak panggil, tak reti lagi. Ada apa? Corona ataupun dia panggil lah ni COVID-19, COVID-19. Nama baru dia.
Saya kecek masa dulu tu, baru-baru dia tak cari nama tak temu lagi. Dia panggil kai apa? Corona saipanพันธุ์ใหม่ hak baru nah. Tapi lah ni orang tak kata dah corona, dalam surat khabar tak sebut dah corona, sebut kata COVID-19. Hak tular tu. Nama gapo pun hak tular, jenis tular. Taun ni lagu tu lah. Segala penyakit yang berjangkit, tapi pada kebiasaannya hak penyakit mai daripada perut. Mai daripada perut. Sistem pernafasannya, mari curah muntah kita nak kata, mai perut belakang. Nah, lo ni banyak ke dalam perut dengan macam-macam dalam perut situ belakang. Nah, penyakit semua tu dalam perut belakang. Nah, hal tu dikatakan taun. Jadi taun jenis ning amwas ning merupakan satu penyakit wabak, penyakit yang berjangkit yang berlaku di negeri Syam. Apabila Syam ni, gapo dia Syam? Palestin, terutama di Palestin lah. Nah, pada orang duk panggil Syam, tapi bidab secara betul, secara tepatnya berlaku di Palestin. Lepas tu berjakit ke kawasan sampai ke Iraq pada masa tu. Bila berlaku ni penyakit ni? Pada pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tahun yang ke-18. Allah, 18. Lepas pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah 3 tahun. Dia jadi khalifah pada tahun 15. Lepas pada tu 3 tahun berlakunya taun ini. Selepas daripada pembukaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dulu. Jadi baru buka Baitul Maqdis pada tahun 15 Hijrah. 15 Hijrah ni buka Baitul Maqdis. Sayyidina Umar pergi untuk nak ambil anak kunci daripada seorang padri Kristian pada masa tu, untuk nak ambil ibu kunci, anak kunci kota Baitul Maqdis daripada gereja, daripada tuan gereja sendiri, padri Santa Papa sendiri ambil, serta buat perjanjian damai. Sebab tu Baitul Maqdis ni dia ada 3 besar-besar lah, 3 kejadian. Pembukaan Islam di masa Sayyidina Umar berlaku secara damai, tak ada perang tu. Tahun 15 Sayyidina Umar pergi timur anak koci. Dia kena kepung lah. Tentera-tentera Islam, Abu Ubaidah, Khalid bin Walid apa semua ni duduk kepung beberapa bulan. Lepas pada tu demo serah. Jang Allah dan jang berdamai, tak ada bertepuk. Tapi syarat nak berdamai lagu mana? Mu panggil khalifah mu sendiri mari. Aku nak uya anak koci di tangan khalifah sendiri. Itulah Umar radhiyallahu anhu mari daripada kota Madinah. Nah, jalan lagi dengan kisah yang panjang, tapi pergi sampai di Baitul Maqdis, ambil anak koci daripada padri itu, ketua gereja di Baitul Maqdis, serta buat perjanjian damai. Dia panggil Muahadah Umariyah, perjanjian Umar. Allah, pak kita kena belajar pula. Sayyidina Umar janji lagu mana apabila munduk dalam meretah pemerintahan Islam, kerajaan Islam nak buat lagu mana kamu? Allah, ada hak boleh ada siapa ke gereja, boleh semaya cara dia, boleh buat cara ibadat, bebas dia nak buat lagu mana. Siapa ke gereja hak tu hak terbesar sekali saya dak rasa ayat dah. Dia nama gereja Al-Qiyamah. Duduk di Baitul Maqdis. Siapakah hari ni pun ada lagi lah gereja tu. Beribu-ribu tahun dah. Gereja tu apa dia dibina beribu-ribu tahun sebelum pada kebangkitan Nabi SAW. Siapakah hari ni pun masih ada lagi duduk di Baitul Maqdis. Nah, berhampiran dengan Masjidil Aqsa, dalam sekitar 4-5 kilo gitu ya. Nah, saya tak rasa gilah di gereja tu, tapi kita tengok dalam YouTube, dalam gambar tu ada lah. Boleh jalan kaki gilah. Terbesar-besar. Mana kata agama Islam, agama nak bunuh, apa dia nak bunuh orang. Jadi kalau perintah secara Islam, gereja-gereja kena putus habis. Mana
Tak ada. Dalil tak ada. Dalil Islam ni tengok gereja tak ada lagi. Itu. Tu dia. Lepas tu dia kata hak Taliban tu. Hak Taliban pergi duduk bom Praputaru di Afghanistan pada masa dia meretah dulu. Hak tu oleh kerana datang unsur-unsur lain. Taliban ni 10 tahun dulu ya. Kita kena tengok sebelum pada tu Afghanistan diperintah oleh Islam masuk. Nah, pada masa Umar lagi tu, kawasan tu, Umar, Uthman, Ali, Khalifah Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, beribu-ribu tahun negeri kerajaan Islam duk meretah Afghanistan. Tak ada pernah berlaku kata pemerintah mari duduk suruh paksa, di duduk bong, di duduk mengenak patung-patung ataupun berhala-berhala. Tak ada. Mari Taliban ni ya. Tu. Lepas tu kita gomo Islam, bukan Islam Taliban. Nah, bukan Islam, bukan ajaran Islam. Tak ada. Tu kesalahan Taliban. Sebab dia pergi duduk bong tu pun kerana ada alasan-alasan orang mai duduk tojoh dia. Orang mai duduk peluk ban dia, orang duduk main ngaruk dia. Tu dia kata aku bong batu ni geger suti dunia. Amerika mai duduk bong aku senyap berat. Dia ada alasan juga. Dia aku nak terabang batu. Geger suti dunia wajak kata Taliban ganah kau kanra. Lepas tu hak demo tu mari duduk tok bong di Afghanistan. Hancur lebur lagi. Tak ada kata ganah. Hak tu dia alasan dia. Tapi nak ayat kata asalnya dalam Islam dan tidak ada nayubai untuk nak pergi peracur tempat-tempat berhala. Tak ada kecuali di Mekah. Di Mekah, di Madinah. Tu syukurlah Nabi dak buat dah Nabi peracur. Tapi hak tempat lain tak ada. Tak ada. Lahgilah lakum dinukum waliyadin dalam beragama. Tu dia. Jadi berlaku wabak hak sakning taun sakning pada tahun yang ke-18 lepas daripada pembukaan Baitul Maqdis. Ayat kata Baitul Maqdis dibuka secara damai oleh masa Umar radhiyallahu anhu pada tahun 15. Kemudian dibuka secara berperang masa Salahuddin Ayyubi. Atau perang. Salahuddin nak ambil kelik daripada tentera Salib, waktu perang, Gomo perang. Lepas pada tu ni Baitul Maqdis dirapah oleh Yahudi. Dijajah oleh Yahudi secara lagu mana? Rapah. Beti rapah. Senyap bagi duduk kita wing raw supaya ngau hak duduk wing raw. Duduk dalam poket mai senjah buah ambil hak dia. Tu Palestin learning. Palestin dijajah oleh Yahudi sekarang learning dengan secara perampasan. Al-ihtilal, al-muqtasid, maknanya rapah. Pada masa Salahuddin perang. Pada masa Sayyidina Umar damai. Tu kita tahu sekadar tu. Sebab mari duduk sebut nama Amwas ni bakpo boleh stok nama Taun Amwas. Kerana berlaku di tempat nama dia Kampung Helu yang di Palestin yang nama dia nama Amwas tu. Supaya dengar di Cina baru ni. Cina baru ni sebelum nak temu corona dia panggil Wuhan dulu. Dia panggil Wuhan. Dia panggil virus Wuhan. Cina sungguhnya Wuhan Cina. Saya duk tanya pelajar-pelajar Cina, gapo sebut Wuhan? Kalau tulis bahasa Sianya hi puan wen serap u mai e. Tu hak kena Wuhan. Kalau Rumi dia tulis WU lah, Wuhan. Cuma ya Sian dia pelek dia mudah-mudah dia panggil Wuhan. Bolehlah ikutlah nak kata lagu mana. Jadi terkenal dengan virus Wuhan kerana berlaku di Wuhan hak besarnya Wuhan. Itu dia. Amwas ni kerana berlaku di satu kampung kecil dekat dengan Baitul Maqdis. Berlaku situ mula-mula. Yang mengakibatkan
Allah, 25,000 mati. 25,000, kata setengah buku kata sapaka 30,000. Ni ada sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ni ada sebut 25,000 sapaka 30,000 mati. Nah, Amwas ni klik semula pula. Amwas satu tempat di plastik. Sekarang dah ni tak ada dah kapung ni, hacul buk dah. Nah, jadi Yahudi mari apa sat ni? Lepas tu dia peracur kapung tu, dia pergi tanah pohon-pohon kayu buat tempat setanti tong tiau, setanti pakpon, dia buat jadi hutan. Lepas tu dia letak nama Muntazah Kanada ataupun Leng Tong Tiau Kanada. Dia letak nama tu. Tengok kapung tikah tu. Tak ada dah dalam peta negeri Israel, tak ada dah kapung nama Amwas tu, tak ada. Ada nama satu daerah yang bernama bahasa Inggeris saya tak serak, tapi Arab dia panggil Muntazah Kanada. Muntazah ni tempat jalan makan angin. Nah, tu dia tanah pokok kayu, tanah pohon bunga gapo semua jadi Muntazah, tempat orang hidup kela. Kerana gapo giltak kata Leng Tong Tiau Kanada ni? Kerana ada orang Yahudi bangsa Kanada tabarruk wakaf duit dia untuk nak buat apa dia tempat kela saat ni, tempat apa dia perangin ni saat ni. Nah, itu berlaku pada masa sejarah. Bila dia ambil pada tahun 1997, sewaktu dia perang Nehri, orang Arab Allah songkram Hokwan. Lepas pada tu orang Arab apa dia kalah habis, apa dia Yahudi pun serai masuk. Nah, ambil hampir 90% bumi Palestin, termasuknya kampung saat ni, kampung yang bernama Amwas. Nah, itu sekadar nama. Mati sebanyak 25,000. Nah, kata Al-Waqidi dan orang lain kata sampai 30,000. Dan di antara orang hak mati, kita ingat Allah 18 Hijrah. Nabi mati sebelah 7 tahun baru Nabi mati. Lepas pada Nabi mati 7 tahun, berlakunya wabak yang paling besar. Maknanya duduk dalam korun yang terbaik lagi lah. Khairul quruni qarni, sebaik-baik korun-korun aku. Mana duduk dalam korun Nabi lagi 100 tahun tu. Hak ni baru korun tahun yang ke-18 baru. Sahabat saja. Nah, ada beberapa orang saja yang tak ada jumpa dengan Nabi itu atau panggil tabi'in, tapi kebanyakan sahabat belaka tu puluh-puluh ribu kebanyakan. Sini kita boleh ambil pengajaran kata wabak, taun, jenis-jenis penyakit bahaya, penyakit ni bukan semata-mata turun kepada orang kafir, orang deraka, orang fasik saja dah. Bahkan pernah berlaku kepada orang panggil ummah manusia yang paling mulia sekali. Maknanya sahabat-sahabat. Berlaku pada masa sahabat dah. Sayyidina Umar duduk meretah sekali dah. Masa Sayyidina Umar duduk meretah dah. Tu sebab tu kena beringat. Oh, ni Allah sabseng lah. Beringat molek kita duduk kecek tu. Lama dia mau duduk bidah maya. Lepas tu dia mau baca sejarah ni. Lepas baru 10 tahun dulu berlaku di Saudi. Kaiwat tidak di Saudi kan berlaku. Apa jadi lagu mana tu? Dia mau bidah pelik kan? Kerana ilmu fakta tu kita tu dia ambil tak kena. Penyakit Allah SWT boleh turun pada siapa saja. Bala Allah SWT boleh turun pada siapa saja. Orang soleh, orang toleh, orang tak baik, lagu tu berlaku. Cuma cara penerimaan tu tak serupa. Tak serupa. Orang tak semaya ya jejak paku juga. Orang semaya jejak paku juga, tapi hasil pun mai hemunkan. Tikah langit dengan bumi. Nah, tikah langit dengan bumi. Orang hak tak semaya setak mutu tak hidup. Orang semaya rajin janggut lagi baca setak mutu tak hidup juga. Tapi natijah tak serupa. Tak serupa. Boleh kalau orang hak pandai berzikir, orang hak duduk dalam solat, dia setak mutu tak hidup, dia istighfar, dia sabar, boleh halau berat dia. Pas kalau orang mula udah nyesepak mutu nyesepak, la ilaha illallah. Apa salah mutu?
Setak tak hidup. Bapa boleh tak hidup, mula tak cara ni. Jadi sebenarnya kena ngomong pe tapati tu aku tak cara sangat misalnya. Hal lagu tu. Ni tak boleh mutu. Boleh ke kereta. Tak kena. Tikah teruk. Orang demik. Orang mukmin, demik orang baca Quran, demik. Orang tak sembahyang demik juga tapi tak serupa. Duduk rumah sakit tu. Orang duduk rumah sakit sebulan dah. Nah, orang hak mukmin, orang hak rajin sembahyang jemaah, tinggal tak pernah tinggal dia sembahyang jemaah. Dia duduk sembahyang, dia duduk di dia di hospital pun, duduk dalam ICU pun dia boleh pahala supaya mai sembahyang jemaah tiap-tiap kali waktu. Tu hawi hak tu. Hak tu take piece wi Allah SWT wi dia. Boleh. Dia buat lagu mana hak kebiasaan dia, lagu tu lah yang Allah beri pada dia. Jadi tak serupa. Tapi kena berlaku. Tak kita kan ingat molek. Sebab tu saya dah ayat dah bala apabila turun kepada orang kafir, orang fasik, maka itu adalah suatu denda teran daripada Allah untuk dia tu nak kembali ke jalan Allah SWT. Tetapi apabila dia turun kepada orang mukmin, maka itu adalah rahmat, itu adalah peluang untuk Allah SWT nak angkat derajat dia, nak ampun dosa-dosa dia dan sebagainya. Itu kan? Itu dia utama taun. Siapa hak mati ni, cuba kita dengar. Hak mati di kalangan 30,000 orang sahabat, di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sendiri. Siapa Abu Ubaidah ni? Amir bin Al-Jarrah, Masya Allah. 10 orang di antara 10 orang masuk syurga ni. Nabi jamin masuk syurga Abu Ubaidah ni. Amin hadhil ummah lagi. Bacalah dalam sejarah, dia tak ada nak kecek oleh Abu Ubaidah. Amin hadhil ummah. Nabi ayat kata setiap umat ada amin, maka amin umat aku ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan Nabi sebut di antara 10 orang masuk syurga, nah di antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kena penyakit baung juga. Muaz bin Jabal, Masya Allah, bin Jabal mati kena belakang ni. Muaz bin Jabal. Nah hok gi kiamat gimana Muaz bin Jabal ni? Tapi dia pergi buka plastik. Mati kerana penyakit taun amwas. Nah, Yazid bin Abi Sufyan, Suhail bin Amr dan lain-lain, banyak sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Nah, Allahumma inna na'udzubika min minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqami wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan. Kita kena berdoa tu. Nah, ya Allah, kami minta berlindung daripada kamu daripada al-baras, penyakit bala, wal junun, penyakit gila yang hilang akal ada, wal juzam ni penyakit kulit hak bahaya, penyakit berjangkit. Juzam ni penyakit bahaya sekali. Kalau dia kena muka, penuh muka habis, tak ada mulut, tak ada hidung, hanya makan habis. Kalau kena di tangan pun jadi kudung habis. Tu dia panggil juzam. Wasayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang bahaya. Banyak-banyaklah penyakit tu, utama macam-macam. Tu baik pergi di hospital tengok. Allah, penyakit macam-macam dah. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Daripada segala penyakit dah. Tu dia. Jadi sahabat-sahabat tu banyak hak kena. Nah, siapa ke dalam ahli sejarah dia sebut tahun tu tahun 18 Hijrah tu, tahun dia panggil Amur Ramadah, tahun sengsara, tahun yang orang panggil bala banyak. Nah, Amur Ramadah sebenarnya berlaku di Madinah, berlaku dah ni Amur Ramadah. Allah, pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Gapo dia Ramadah, kering kota. Hujan tak turun 3 tahun di Madinah. 3 tahun. Allah. Kok kita tak bisa temu ni dah. Kemarau sekali, banyak sekali berapa bulan ya bagi kita ni. Tak sapa setengah tahun, tak sapa ni bulan, kena ada lah hujan. Kalau kena ke sapa ke 2 bulan tu pun teruk dah berasanya. Nah, tu dia kena hujan. Ni 3 tahun. Tahun yang pertama sabar lagi. Tahun yang kedua kau masa teruk, tahun yang ketiga tu Allah. Sayyidina Umar khalifah ni radhiyallahu anhu, pada tahun masuk tahun yang ketiga tu dia
Dia buat nyobai dasar barulah, siapa-siapa curi tak kerak tangan. Tahu tu? Oh. Kerana tak boleh nak buat sebab kerak tangan belakang ni tak boleh. Kerak tangan dalam keadaan ekonomi merusuk tak boleh. Dalam waktu perang tak boleh. Kena belajar tu. Tu ISIS tu. ISIS dia buat satu daulah di Iraq baru ni kan, tahun 2013. Sudah iklan dia khalifah, pergi kerak tangan selalu dah. Dalam keadaan perang. Songkram kamlang kukrun you. Nah di Iraq, di Mosul, dok perang dudai data kita ni di orang curi kerak. Jadi orang tengok kepada Islam ni tak berjuruh, zalim. Mai manusia tengok dulu. Apa dia? Tu Sayyidina Umar dia panggil pekoh dia tu. Ada setengah berlaku dalam kisah dia tu, anak koli mai curi. Anak koli mai curi. Dia tanya, "Mu boleh gaji ke tak?" Tak boleh. Sebab mu tak boleh gaji ni kali mencuri. Yalah. Panggil token mari. Sekali lagi kalau anak koli mu nyuri, bukan tangan anak koli mu, aku kerak. Aku nak kerak tanganmu. Kerak tangan token. Tu dia ugut gitulah, tak berlaku. Tu ada kisah-kisah yang berlaku pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi cuba kita tengok bagaimana ada sebutnya dalam hadis tentang kejadian Ta'un Amwas ini. Hak ni mukjizat Nabi lah. Mukjizat Nabi. Hak ni kita kena janglah ke dia. Nabi mati pada tahun 11 Hijrah. Jadi pada satu masa tu dia pergi perang Tabuk. Dalam perang Tabuk ni perang yang terakhir yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Perang Tabuk jauh lah, duduk Madinah ni beribu kilo. Dekat dengan Syria dah lah Tabuk ni. Dekat dengan Syria. Tu dia. Berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Ada seorang sahabat nama dia Auf bin Malik, dia kata aku pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekah tu Nabi duduk dalam kubah. Dalam tent yang dibuat dengan kulit, buat dengan kulit. Dia panggil kubbati Adam. Adam ni kulit lah. Adam tu orang yang baik pesen jenis berkulit. Nampak kulit. Tu sebab tu panggil Adam. Tu. Jenis manusia ni satunya al-bishr, basyariyah, kerana nampak kulit tu, nampak kulit. Adam pun kulit juga. Ada ke jenis-jenis lain hak pasal jenis nampak kulit akan? Ada ke? Menata. Nata je nampak bulu dulu tak itu kan? Kambing kau gapo semua ke kucing nampak bulu dulu. Hak nampak kulit bukan kulit, ada sisik pula dah, ya buku dengan sisik. Sebelum nak temu kulit tu dia ada sisik, ada bulu tak itu kan? Ular kulit ke tu? Sisik tak itu kan? Kau gapo lagi? Ikan uai? Sisik juga. Tu. Dia hak temu kulit selalu ni manusia. Kau ada lagi? Cicak. Lagu mana? Cicak dah. Cicak. Kulit selalu dah. Tak ada buku kau lain, wallahu alam. Tapi itlaq kerana manusia ni secara zahirnya dia nampak kulit selalu. Gitek dia kulit sikit dia serah selalu dah. Hak tu dia panggil bashar. Kulit ataupun Adam. Adam pun makna kulit juga. Nabi dia tanya, dia royak apabila Auf bin Malik ni mari jumpa dengan dia, Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Udud sittan baina yaday sa'ah." Hey Auf, mu cuba bila? Udud bila? Bila nekara alamat sebelum daripada berlaku kiamat. Kena berlaku hak ni dulu nekara ni. Amalan ni ambil nekara ni ya. Ada. Nekara ni. Yang pertama matinya aku. Allah, hak ni alamat kiamat ni. Mati Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara alamat kiamat. Dia panggil alamat sughra, alamat yoy, alamat kecil. Sanyan lek, sanyan yoy. Mati Nabi. Itu dia. Alamat kecil dah. Kematian aku.
Summa, kemudian lepas pada mati aku gapo berlaku? Ni Nabi wari dengan sirah summa. Langcak nan. Apa maksud summa? Maknanya kena berlaku secara tertib riang lamdak lah. Mati aku pertama mula-mula. Hak dalam hadis ni. Summa fathu Baitul Maqdis, kemudian pembukaan Baitul Maqdis. Tengok Nabi ayat. Hak tekah dia mati itu Baitul Maqdis tak ada buka lagi. Negeri Syam tak ada seorang pun masuk Islam tekah tu. Di Palestin, di Suria, di Lebanon, di Ordon, kawasan tu yang nama Syam. Nah, sebahagian kawasan Turki lah ni dia panggil Syam situ. Luahlah negeri Syam ni. Pada masa dulu orang panggil Syam belaka, tak ada Lebanon, tak ada Dimash, tak ada, dia panggil Syam. Mari mana mu? Mari pada Syam. Walaupun secara itlaqnya khususnya dikatakan di Dimash lah orang Syam, tapi bukan di Dimash, bukan Syria saja masa dulu. Dan Lebanon, Palestin pun kata Syam juga. Fathu Baitul Maqdis, bukanya Baitul Maqdis. Tengok lepas dah Nabi mati, buka Baitul Maqdis. Berlaku dah ni. Nabi mati berlaku dah. Fathu Baitul Maqdis berlaku dah. Allah. Pada tahun yang ke 15. 15 pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Summa, kemudian tengok lepas dah tu mawatanun. Allah, mawatan maknanya wabak, satu penyakit Nabi ayat. Penyakit yang berjangkit secara besar-besar, ya'khudhu fikum ka'uqasil ghanam, yang mana penyakit ni akan serai puak-puakmu seperti mana penyakit ghanam. Ghanam ni apa? Bing, kambing, bing. Penyakit bing ada pada masa Nabi dah. Ingat molek penyakit bing, penyakit ramai daripada menatai uta-uta ni, dia panggil penyakit virus, penyakit yang bahaya ni masa Nabi tu ada. Ni lagu ni dah. Ka'uqasil ghanam, seperti mana berjangkitnya al-ghanam. Ghanam maknanya bing. Bakat mati. Jadi hak 30,000 kita cuba bayangkan, tapi dia tak berlaku panjang lah. Nah, panjang pun dalam setahun lah, dalam kitab tu, dalam masa setahun nak habis tu. Nah, pada tahun 18 tu, Allah. Jadi Umar radhiyallahu anhu dia pergi di Palestin pada tahun yang ke-15 sewaktu penerimaan anak Koci. Buat tahun 18 tu dia pergi pula tu. Dia pergi nak masuk Palestin semula pula. Tapi bagi nak sapa di pintu Palestin, dia berhenti di situ. Puak-puak sahabat ni Abu Ubaidah mai sambut dia. Lepas tu dengar berita. Khabar berita dah ayat kata di Syam, di Palestin tu berlaku penyakit hebat. Nah, terutama di Amwah sana lah. Orang mati tak tahu banyak mana dah. Jadi Umar taraddud, maknanya duduk 50-50. Nak pergi ke tak segi? Dia bersorak puak-puak dia. Sorak puak-puak sahabat. Lagu mana kita ni? Tak mai jauh dah. Nak sapa dah Baitul Maqdis, tapi di Baitul Maqdis ada penyakit. Lagu mana? Puak-puak sahabat pakat sendiri ayat kata kalau gitu kita klik Madinah. Klik ke Madinah. Tu tengok. Ini firasah Umar radhiyallahu anhu. Khalifah Umar pun radhiyallahu anhu, dia pun moyul kepada nak klik. Kalau gitu dia perintah klik. Sebelum pada dia nak klik, berlakulah keceknya. Terutama Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah dia kata atafirruna min qadarillah ya Umar, ya Khalifah, ya Khalifatul Muslimin. Mung ni nak lari daripada qada Allah kan? Tu Abu Ubaidah sini situ. Bidah situ. Umar pun tengok dia ayat kata lau qala ghairuk, lau qalahu ghairuka ya Abu Ubaidah. Kalau kelimah ning ni orang lain kecek bau molek, tak padan dengan mu. Dia sebut kau datu ya. Umar kata lagu tu jadi Allah Ubaidah. Maknanya lagu mana? Tu kerana Umar tahu dah tu hadis itu. Dalam sepotong hadis ayat kata kalau mung tahu kata wabak berlaku dalam satu tempat, kalau mung duduk di situ, mung jangan keluar.
Dan apabila kamu duduk luar, mu tahu kata berlakunya wabak di situ, mu jangan masuk. Hak ning dia panggil hak Nabi dah. 1400 tahun mari dah Nabi ajar duduk ke penharian. Orang panggil gapo penyakit roh kita ni lagu tu. Orang dalam jangan tubik, orang luar jangan masuk. Cina lah ni dah duk buat lagu tu, duk tiru hak tu, tiru hak apa dia bomo Nabi tu, Dr. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kelik dengan puak-puak dia. Ada setengah riwayat kata Sayyidina Umar jawab kata kita lari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Nah, orang panggil kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah lain. Jangan duduk pasal jenis tawakal, pasal serah tak tahu kata penamun. Tak apa. Dak, tak kena tawakal lagu tu dia panggil tawakul. Pokok kita nak pakai hak tu tak kena. Kelimah istilah tawakal tempat kita belajar semula. Tawakal Nabi ni pakai baju besi. Tawakal Nabi ni pakai ada anak panah, ada pedang tawakal Nabi ni. Tawakal Nabi nak perang, ada alat-alat senjata, ada makanan cukup. Ada kuda, ni tawakal Nabi. Buat benteng, buat bangker. Nak jaga daripada panah, daripada pedang. Tu tawakal Nabi. Tawakal kita tak ada kerja gapo. Tak ada gapo. Dokong demo nampak teruk sikit tu. Tak apa tawakal. Tawakal buat lagu tu. Nah, anak demo nampak sak rokok dah tak apa tawakal. Tak kena bukan tawakal, malah tu. Malah syak, malah lari pada tanggungjawab, tak ada mas'uliyah, mai ni kham rapi syok. Tak kena kita mai duk tawakal dengan lagu tu lah. Tu dia. Jadi Umar dia faham situ. Dia gelik di Madinah, tak puas hati lagi dia. Masa tak puas hati, dia hantar surat mari. Dia hantar surat lagi. Hantar surat lagi kepada Abu Ubaidah. Dia sayang kepada Abu Ubaidah. Dia buat helah lagu mana? Dia tulis surat, dia kau duduk di Madinah dah. Hantar surat lagi. Ubaidah, aku hantar surat kamu ni, aku ada urusan besar sangat aku nak kecek dengan mu. Kalau mu baca suratku sudah, mu tak usah buat muka lain, mu naik atas kuda, mu mari selalu. Mari di Madinah. Abu Ubaidah dia baca, dia tahu kata Umar apa dia nak orang panggil nak pelepah dia lah. Nak pelepah dia daripada wabak saat ni. Nah, lalu tu Abu Ubaidah dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku di antara tentera daripada tentera Allah yang duduk bersama sini. Aku tak sila, aku tak sila tubik. Dan mungkin sama-sama pergi tu, sama-sama pergi hadis lah tu. Sama-sama faham. Kalau dia duduk dalam tu dah, dia nak tubik lagu mana Abu Ubaidah? Tak lah. Jadi aku tetap redha dengan apa yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Ubaidah duduk situ. Dia hantar surat lagi kepada Umar, kepada khalifah di Madinah. Dia kata dia tak say klik, dia tak say tubik. Dia Sayyidina Umar sewaktu dia baca buku tu, surat tu, dia teriak, menangis. Dia menangis, sahabat-sahabat dia tu tanya, "Apa? Abu Ubaidah mati dah ke?" "Dak, tapi tak lama dah kalau lagu ni, tak lama dah, tak lama." Itulah akhirnya Abu Ubaidah mati. Nah, bekok kaki-kaki ni, bekok tangan, bekok tubuh ni. Nah, dalam kitab. Nah, terutamanya Muaz bin Jabal lagu tu juga. Sahabat-sahabat lain pergi klik rumah, tengok anak bini bekok kena mati. Dia tak ada ubat pada masa tu kan. Nah, tengok mati selawat tabur puluh-puluh ribu. Nah, berlaku beberapa bulan sampai ke mari Amr bin As mati habis dah. Amr bin As jadi gubernur pada masa tu. Orang panggil hak tu daripada panha capakna tu hawi ilham kepada Amr bin As. Dia arah kerah rakyat-rakyat dia semua hak duk kawasan hak duk ada penyakit besar tu naik atas bukit. Naik atas bukit. Pergi duduk. Orang panggil berkemah atas bukit. Bulan-bulan duduk situ. Jadi itu adalah satu hikmah penyakit ni. Nah, kerana penyakit berjakit ni boleh jadi dia duduk main kat bawah ni, dan angin tak sapa atas bukit ni.
Jadi tu korda. Tapi tak habis sampai ke 25, sampai ke 30,000 orang berjakit pergi sampai ke orang panggil diarok pada masa tu. Nah, tu mati. Nah, mati dalam penyakit ni. Berlaku dah juga. Mautan ya'khudhu fikum ka'uqasil ghanam. Maknanya satu balak penyakit yang berbahaya yang berlaku. Nah, hak ni berlaku dah. Dan benda tu alamat kiamat ni bukan sekaligus. Kadang-kadang sekaligus berlaku. Kadang-kadang berterusan sampai ke hari kiamat. Yang sepenggalan penyakit mati. Nah, berapa ratus ribu dah ke? Nah, di China beribu dah tak je. Beribu dah. Nah, mati. Tak boleh nak kaipan hal lagi dah. Tu dia, kita kena berdoa banyak. Nah, kemudian gapo lagi lepas pada tu? Lepas dah mati, summa istifadatul mal. Kemudian dia panggil langlai. Langlai istifadah maknanya langlai. Gapo langlai? Harta na bertebar selero banyak doa. Bertaburan harta sehingga kata lagu mana Nabi wajah hatta yu'tar rajula 100 dinarin fayadhallu sakhitan, sehingga ada seorang tu beri 100 dinar tak puas hati lagi, dok marah lagi. Allah, nyuri 100 dinar. Tengok pak kita nak adi dah lah ni tak. Kalau orang mai ketuk rumah beri 10 kok, tengok muka tengok 10 kok baru 10 kok. Nah, kalau 20 kok lagi cepat-cepat. Kalau 10 tengok muka tak puas hati beri 10 kok. Nah, tu nak ayat kata tanda kata harta ni duit-duit terutamanya orang panggil mudah istifadah. Ada ni dalam hadis satu lagi hadis sahih juga, la taqumus saah, tak berlakunya hari kiamat sehingga hatta yafidal mal, sehingga bertebar harta, banyak harta sangat, hatta yakhrujar rajulu, sehingga seorang lelaki itu keluar daripada rumah dia bi sadaqatihi, dengan sedekah dia, dengan zakat dia nak beri, tapi la yajidu man yakbaluha, tapi dia tak dapat orang nak terima. Tu berlaku juga, katanya berlaku pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, berlaku waktu tak ada cari nak perakat orang nak minta sedekah, nak terima sedekah, nak terima zakat, tak ada. Ini berlaku dah. Kemudian lepas so tu Nabi ajar kepada Auf, bila mati aku awal. Lepas tu buka Fathul Maqdis, kata sanian 2. Lepas pada tu penyakit banyak mati. Yang keempat harta banyak. Yang kelima summa fitnah la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Kemudian berlakunya fitnah besar yang mana tidak ada satu rumah pun di kalangan orang Arab kecuali fitnah masuk habis. Allah. Nah, negara learning sebelum pada ni pun lagu tu lah. Nah, fitnah yang besar sekali berlaku pada masa sahabat pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu, itu fitnah besar. Lepas pada tu berlakunya fitnah peperangan di antara Ali dengan Muawiyah. Nah, berlakunya perang unta di antara Aisyah dengan Ali. Lepas tu berlaku fitnah masuk tiap-tiap buah rumah. Nah, itu fitnah. Yang terakhirnya ialah summa hudnah, kemudian berlakunya perdamaian, takunu bainakum wa baina banil asfar, berlakunya perdamaian di antara kamu tentera orang Islam dengan tentera Banil Asfar. Gapo Banil Asfar? Orang Europe, orang Rom. Rom ni bukan kerung Rom di Itali tu dak, bangsa istilah ghulibatir Rom ni maknanya orang Rom, orang Roman. Orang Roman ni orang Rom, bahasa Roman kan. Orang Roman lah. Masalah pak moh kita ni. Dia panggil Arab, dia panggil Banil Asfar. Berlakunya perdamaian di antara tentera Islam dengan tentera Eropah, dengan Rom. Fayaqdiruna, maka mereka tipu. Mung kena tipu. Lema tipu mung. Fayatunakum tahta thamina ghayah. Kemudian mereka akan serai kamu sebanyak 80 bendera, 80 panji bendera. Demo akan serai kamu di bawah orang panggil apa, kumpulnya tentera 80 bendera, 80 panji
Dan setiap panji tahta kulli ghayah 12,000. Setiap panji itu ada tentera sebanyak 12,000. 12,000 orang. Cuba kita tengok 80 ada 80 bendera, 80 panji. Setiap panji bendera tu ada 12,000. Banyak mana? 80 diku dengan 12,000. 990,000 akan berlaku. Hak ni tak berlaku lagi ni. Tak berlaku, tapi akan berlaku. Yang kena ni akan berlaku. Hak 5 tu ada setengahnya kata berlaku Maidah, tapi hak yang kena ni akan berlaku kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah cekak bahawa baru-baru ni dekat-dekat nak berlaku dah puak IC duk bila dah. Dia kata ni tengok ni Amerika dengan Pantamik 40 lagi. Ada 40 lagi dia kata. 40 lagi. Cukup 80 ya. Tu dia. Dia ambil hadis ni dah. Tapi lah ni habis di China lah, tak ada berlaku. Tak ada siapa 80. Tak kena lagi. Nah, tapi tokoh-tokoh tu pot dia duduk bila dah tu. Duduk bila X, Sip, X, Samsip duduk bila. Kerana Amerika mari Pantamik dengan apa dia panggil tentera bersatu dia hidup serai ISIS tu 40-50 lebih dah. Nah, di Iraq ni. Tak hafal 80 lagi. Itulah puan yang saya hormati sekalian, apa dia kita boleh tahu sikit sebanyak pada malam ni mengenai taun Amwas. Apa yang kita boleh ambil pengajaran? Ambil pengajaran iaitu satu taun penyakit bala pasal ni berlaku sama ada negeri orang kafir, negeri fasik, dan berlaku juga pada negeri orang Islam. Terutamanya pernah berlaku pada masa yang paling mulia sekali, iaitu pada masa sahabat ridwanullah alaihim, di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Dan kita tahu juga Amwas satu kampung yang ada di Palestin, tapi sekarang ini dihapuh, dijajah, dipetah, rapah oleh Yahudi. Dan kita tahu di antara orang-orang yang terbunuh mati dengan sebab penyakit taun Amwas ni, orang yang gede-gede, orang yang masuk syurga, dijamin oleh Nabi masuk syurga. Selalu dah mubasysyarun, ahadul mubasysyar al-asharah al-mubasysyarun bil jannah, iaitu Abu Ubaidah dan termasuk Muaz bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lain. Yang seterusnya kita kena tahu alamat kiamat sugra saat ni, nekara saat ni. Dan akhirnya kita kena berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindari kita daripada segala penyakit yang bahaya ini. Terutamanya bab makan kena beringat. Bukan sekadar halal saja. Bukan halal. Hak halal tu anak kita, cucu kita tengok, oh ni halal, ni halal. Kalau kita makan halal sajalah. Hak tu makannya pasal jenis cucu, pekat cucu. Jadi kita tengok halal tu pekat kita ni halalan tayyibah. Kena ada salah tayyibah. Bukan sekadar halal saja. Tayyibah. Mana gapo tayyibah? Mana faedah? Faedah. Itulah pada malam ni cukup sekadar ni. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.